Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid sekalian? Bertemu sekali lagi dengan cikgu pada hari ini untuk kita sama-sama mempelajari subjek reka bentuk dan teknologi untuk tahun 5 di bawah tajuk teknologi pertanian. Kita masih berada di bawah tajuk yang ini. Ini merupakan topik terakhir untuk bab yang terakhir ini. Jadi bekah dia standard kandungan kita. Standard kandungan pada hari ini ialah reka bentuk teknologi pertanian bandar serta standard pembelajarannya pula ialah 7.1.5 iaitu memilih peralatan, perkakasan dan medium penanaman untuk menghasilkan reka bentuk penanaman secara takungan dan 7.1.6 iaitu menghasilkan reka bentuk sistem penanaman secara takungan berdasarkan lakaran yang telah kita pilih. Memilih alatan, bahan dan juga medium penanaman. Kita perlu memilih alatan, bahan dan juga medium penanaman yang sesuai untuk menghasilkan reka bentuk sistem penanaman secara takungan seperti yang terdapat pada lakaran kita. Saya masih percaya murid-murid sekalian masih ingat bahawa kita telah pun menghasilkan lakaran pada pembelajaran sebelum ini. Jadi alangkah pentingnya kita untuk memilih alatan, bahan dan juga medium penanaman sebelum kita membuat sistem takungan berdasarkan lakaran yang telah kita hasilkan. Jadi murid-murid, tadi cikgu telah menyebut bahawa kita perlu memilih yang pertama sekali ialah alatan, yang kedua ialah bahan dan yang ketiga ialah medium penanaman. Jadi ayuh kita tengok apakah alatan yang kita akan gunakan untuk kita menghasilkan sistem takungan yang telah kita pilih berdasarkan lakaran itu. Jadi yang pertama ialah gunting serbaguna yang digunakan untuk menggunting bentuk lengkung pada bahagian botol minuman. Yang kedua pula ialah pisau boleh laras yang digunakan bagi memotong botol kepada dua bahagian iaitu bahagian atas dan juga bahagian bawah. Yang ketiga ialah sudut tangan yang digunakan bagi menyudip leka dan gambut kelapa ke bahagian bawah botol plastik terpakai yang telah kita potong. Alatan yang keempat pula ialah gerimit yang digunakan bagi menebuk lubang limpah serta lubang untuk kita memasukkan tali mop bagi menyerap air. Alatan yang kelima pula ialah pen penanda ataupun marker pen yang digunakan bagi menanda bahagian yang hendak dipotong pada botol plastik terpakai itu. Dan yang terakhir, bahan yang kita akan gunakan ialah gergaji lengkung halus yang digunakan bagi memotong paip PVC. Jika paip PVC tersebut tak perlu dipotong, maka gergaji lengkung halus tak diperlukan. Seterusnya pula ialah bahan. Bahan yang pertama yang kita perlukan ialah lidi sate. Ini bukan nak buat sate, tetapi kita gunakan lidi sate bersama dengan gabus untuk menunjukkan aras air pada sistem takungan kita lah. Kemudian yang kedua ialah paip PVC. Iaitu digunakan sebagai saluran untuk kita memasukkan air. Yang ketiga ialah botol plastik terpakai yang digunakan sebagai bekas penanaman kita lah. Sebagai sistem takungan kita lah. Yang keempat ialah tali mop. Tali mop berfungsi untuk menyerap air
dan membekalkannya ke medium penanaman kita. Bahan yang kelima ialah gabus. Okey. Gabus ini berfungsi bersama dengan lidi sate. Ia digunakan bersama lidi sate untuk menunjukkan aras air dalam bekas penanaman ataupun sistem takungan kita. Dan bahan yang terakhir ialah cat sembur yang berfungsi untuk mengecat botol plastik terpakai. Yang terakhir pula ialah medium penanaman. Okey, jadi kita perlukan yang pertama iaitu gambut kelapa yang berfungsi bagi menyerap air dan membekalkannya kepada tumbuhan yang kita tanam. Medium yang kedua ialah leka. Okey, ini bukan coklat nampak seperti coklat tetapi bukan coklat. Okey, leka ni merupakan bahan yang membantu sistem saluran atau sistem saliran dan pengudaraan dalam sistem takungan kita. Okey, jadi kita masukkan leka terlebih dahulu, barulah kita letakkan gambut kelapa. Okey, dan yang terakhir apa yang kita perlukan ialah anak pokok. Okey, anak pokok ni ialah merupakan tumbuhan kepada sistem takungan yang kita bina ini. Seterusnya, mari kita lihat pula cara untuk menghasilkan reka bentuk sistem penanaman secara takungan. Okey, jadi terdapat banyak langkah untuk kita menghasilkan sistem penanaman secara takungan kita. Okey, iaitu yang pertama ialah kita harus menandakan bahagian botol yang hendak dipotong menggunakan pen penanda tersebutlah. Kemudian yang kedua ialah berdasarkan gambar ini, kita perlu memotong bahagian yang telah kita tanda menggunakan pen penanda tadi, okay, dengan menggunakan pisau boleh laras. Okay, cikgu berharap apabila kamu menggunakan pisau boleh laras ini, kamu berhati-hati, okay, semasa hendak memotong botol minuman terpakai tersebut supaya dapat mengelakkan diri kita daripada berlakunya kecederaan pada bahagian jari dan juga tangan kamu. Langkah yang ketiga adalah dengan menandakan corak pada bahagian atas botol minuman yang telah dipotong tadi. Jadi bahagian botol yang kita hendak buat corak ialah bahagian botol yang bawah. Langkah yang keempat ialah potong bahagian corak yang telah ditanda dengan menggunakan gunting serba guna. Kamu ikut saja corak yang telah kamu lukis dan juga kamu tandakan pada bahagian botol bawah tersebut. Dan suka cikgu ingatkan sekali lagi bahawa kamu harus mengambil langkah berjaga-jaga semasa menggunakan gunting tersebut bagi mengelakkan kecederaan. Langkah yang kelima pula ialah dengan menebuk lubang limpah pada bahagian bawah botol minuman, iaitu dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan gerimik. Begitu juga sebagaimana yang cikgu ingatkan tadi, berhati-hatilah semasa menggunakan gerimik ini, untuk kita elakkan juga berlakunya barang kecederaan. Langkah yang keenam pula ialah menebuk lubang pada bahagian atas botol minuman untuk memasukkan tali mop. Kita tebuk lubang tersebut menggunakan gerimik juga. Sudah tentulah sebelum kita menebuk lubang, kita harus menanda dahulu lubang-lubang yang hendak kita tebuk dan pastikan setiap lubang itu mempunyai jarak yang bersesuaian. Pastikan juga kamu menjaga keselamatan kamu semasa menggunakan gerimik bagi kerja-kerja untuk langkah yang keenam. Langkah yang ketujuh pula ialah
kamu perlu memasukkan tali mop pada lubang yang telah ditebuk. Okey, masukkan pada setiap lubang yang telah kamu tebuk dan pintalkan pada bahagian hujung tali mop, okey, untuk menghalang tali mop tersebut daripada terkeluar daripada lubang yang telah kita tebuk tadi. Langkah yang ke-8 pula ialah menyemburkan cat sembur pada bahagian bawah botol minuman. Okey. Jadi kamu hendaklah menyembur cat tersebut, okey, dengan berhati-hati, ataupun kamu perlu memakai pakaian yang bersesuaian semasa hendak menyembur cat. Okey, jangan menyembur cat melawan arah angin, okey, supaya ianya tidak terkena pakaian yang kamu pakai serta anggota badan kamu. Seterusnya, langkah yang ke-9 ialah menyucuk lidi sate pada gabus, okey, bahagian tengah gabus. Kemudian tebuk penutup botol mengikut saiz paip PVC dan masukkan paip PVC tersebut ke penutup botol yang telah kita tebuk tadi, dan seterusnya akhir sekali ialah masukkan gabus bersama dengan lidi sate. Okay, langkah yang ke-10 pula ialah cantumkan penutup dengan botol bahagian atas yang telah ditebuk dan dimasukkan tali mop. Okay, kemudian apa yang kita perlu buat ialah mengetatkannya. Langkah yang ke-11 ialah meletakkan bahagian atas botol ke dalam bahagian bawah botol yang telah disembur. Okey, bahagian atas tu ialah bahagian yang mempunyai tali mop lah. Okey, yang telah kita masukkan tali mop tersebut serta mempunyai paip PVC, dan bahagian bawah botol minuman ialah bahagian yang kita sembur dengan cat dan juga bahagian yang telah kita buat corak tersebut. Okey, langkah yang ke-12 ialah masukkan leka menggunakan sudip tangan. Okey. Seterusnya, masukkan pula gambut kelapa pada bahagian atas leka. Okey, kita akan menutup leka tersebut. Okey. Juga sama menggunakan sudip tangan. Okey. Langkah seterusnya pula adalah langkah ke-14 dengan memasukkan anak benih, dan perlu masukkan sedikit gambut kelapa di sekeliling anak pokok supaya kedudukan anak pokok itu stabil lah. Langkah yang terakhir, okey, ialah dengan menggunakan corong, okey, yang berwarna putih ini. Okey, ini merupakan corong. Tuang air ke dalam paip PVC. Okey. Dan kamu harus memastikan supaya air yang kita masukkan, yang kita tuang, perlu keluar melalui lubang limpahan. Okey, di mana kedudukan lubang limpahan? Okey, lubang limpahan ialah pada bahagian bawah botol. Okey. Dan apa yang perlu kita pastikan juga, kita juga perlu pastikan bahawa lidi yang dicucuk pada gabus tersebut naik, okey, menunjukkan kedudukan ataupun air berada pada paras yang bersesuai. Dan langkah yang terakhir, okey, ataupun yang terakhir, ini merupakan hasil akhir sistem takungan yang kita hasilkan berdasarkan lakaran yang telah kita buat. Okey. Jadi cikgu percaya, okey, bahawa setiap langkah yang cikgu terangkan kepada kamu, kamu boleh buat ataupun kamu boleh gunakan untuk hasilkan sistem penanaman secara takungan kamu masing-masing di rumah kamu dengan bantuan ibu, bapa serta kakak serta abang kamu. Okey. Jadi apa yang cikgu harapkan? Okey. Cikgu harap kamu dapat menghasilkan satu
sistem penanaman secara takungan di rumah kamu masing-masing nanti. Jadi murid-murid sekalian, cikgu rasa cukup sampai di sini sahaja apa yang kita perlu pelajari untuk tajuk pada minggu ini. Cikgu harap apa yang kamu pelajari dalam tajuk pada kali ini dapat memberikan manfaat kepada kehidupan seharian kamu. Semoga kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.